Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dania Puteri Elisa binti Riasne C19A0079 yang saya hormati Dr. Diana selaku pensyarah puisi tradisional. Pada hari ini saya ingin membentangkan laporan akhir saya yang bertajuk Konsep Sufisma dalam kumpulan pantun Gunung Iman Puncak Taqwa. Pantun membawa maksud salah satu puisi lama yang telah diamalkan oleh masyarakat dan dikarang serantau Nusantara di Asia Tenggara. Kebanyakan bahasa yang digunakan dalam pantun pada masa itu adalah dengan menggunakan bahasa Melayu. Pantun juga masih diamalkan dalam masyarakat pada masa kini, terutama dalam majlis rasmi. Seterusnya, menurut Brandsetter, 1955 perkataan pantun berasal daripada akar kata tun yang diperoleh daripada bahasa Jawa kuno iaitu tuntun dan dalam bahasa Tagalog iaitu tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu. Dalam kajian ini, konsep sufisma akan dikaitkan berdasarkan kumpulan pantun dalam Gunung Iman Puncak Taqwa. Menurut Kamsiah Abdullah 2009, sufisma membawa maksud ahli sufi yang mengamalkan satu fahaman falsafah atau amalan-amalan yang penujuan ke tasawuf. Konsep sufisma adalah dikenali sebagai tasawuf, perkataan yang berasal daripada bahasa Arab iaitu tasawuf dan dalam bahasa Inggeris pula dipanggil sebagai sufism. Istilah ini diberikan kepada sebuah aliran atau tradisi pemahaman Islam yang merangkumi berbagai-bagai kepercayaan dan amalan. Pada abad ke-20, kedatangan beberapa pengamal kesufian ke negara barat telah berlakunya penyebaran ajaran pemahaman agama sufi dalam beberapa bentuk. Seterusnya, terdapat beberapa faktor zuhud yang dapat dikaitkan dalam pantun terpilih. Menurut Hamka 1987, zuhud merupakan perbuatan yang tidak memikirkan hal keduniaan, kemegahan, harta benda dan pangkat. Terdapat dua objektif dalam kajian ini adalah mengenal pasti konsep sufisma dalam kumpulan pantun Gunung Iman Puncak Taqwa dan menganalisis hubung kait antara pantun Gunung Iman Puncak Taqwa dengan konsep sufisma. Seterusnya, persoalan dalam kajian ini adalah adakah konsep sufisma dalam kumpulan pantun Gunung Iman Puncak Taqwa dan bagaimanakah hubung kait antara pantun Gunung Iman Puncak Taqwa dalam konsep sufisma. Dalam kajian ini terdapat kajian lepas iaitu sebuah kajian ilmiah yang berkaitan konsep sufisma yang telah dilakukan oleh Wan Abdul Qadir pada tahun 2000 iaitu makna sufisma dalam Islam mengajar supaya penganut-penganutnya sentiasa menjauhkan diri daripada perbuatan yang mungkin bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Seterusnya, dalam tulisan Abdul Hadi Dewan Sastra 2003, Hamzah Fansuri merupakan cendekiawan dan pemimpin tasawuf yang berpengaruh pada zamannya. Peranan penting beliau dalam sejarah pembendakaan dunia Melayu Nusantara bukan sahaja kerana wawasan tasawufnya, malah puisinya yang mencerminkan pergulatan penyair menghadapi realiti zaman dan pengembaraan spiritualnya. Selain itu, menurut Brzezinski 1994, dengan menggunakan pendekatan Brzezinski mengenai sfera keindahan dan faedah dalam melihat makna dan fungsi pantun kepada masyarakat. Seterusnya, menurut Ahmad Kamal Abdullah 1988, Islam telah memberikan sesuatu yang berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan kesusastraan Melayu di Nusantara. Unsur-unsur Islam telah diresap dan diterapkan secara amat indah dalam pantun, syair, gurindam, slogan, nazam, hikayat-hikayat dan epik Melayu. Seterusnya, menurut Tengku Intan Maldina 2016 membuktikan bahawa pantun Melayu banyak mengandungi ikon dan simbol agama yang bertujuan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran dan sindiran kepada orang ramai. Seterusnya, terdapat beberapa intipati penting dalam kajian ini adalah pantun yang pertama, hari redup pergi berkelah di hujung desa seberang titi. Demikian hidup kekasih Allah, hidup berjasa mengarang bakti. Pantun di atas dapat dikaitkan dengan faktor al-mahabbah. Menurut Yaya Mulyana pada tahun 2017, mahabbah membawa maksud cinta yang merupakan tujuan paling agung seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pantun di atas jelas menunjukkan pada baris ketiga dan keempat mempunyai unsur kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pantun ini, pengarang ingin sampaikan bahawa kita sentiasa melakukan amal ibadah supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pantun seterusnya adalah
Pohon selasih si ayang-ayang di tepi payah hutan gurah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Pemurah. Pantun di atas dapat dikaitkan dengan faktor Al-Ma'rifah. Menurut Ahmad Zaini 2016, Ma'rifah adalah pendekatan kepada Tuhan. Ma'rifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi keadaan jiwa seorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktiviti harian. Seterusnya, pantun di atas jelas menunjukkan bahawa unsur pengetahuan yang tetap di mana seseorang itu telah diberikan pengetahuan berkaitan agama dan sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pantun ini, pengarang ingin mengetengahkan bahawa tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pantun seterusnya adalah ikan kerapu si ikan siakap jadi idaman si anak Jawa. Sabar itu suatu sikap orang beriman lagi takwa. Pantun di atas dapat dikaitkan dengan faktor al-sabar. Menurut Muhammad Yusof 2018, sabar adalah salah satu unsur internal yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu, pantun di atas jelas menunjukkan bahawa mempunyai maksud yang tersirat di mana sikap sabar itu hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu berkaitan agama. Sikap sabar amat mudah diamalkan apabila kita mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat sabar dengan sikap masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, sudah pasti kita mendapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menahan marah daripada melakukan perkara yang melampaui batas. Pantun seterusnya adalah mata pahat di rumpun halia, halia serumpun di tepi tangga. Pakat nasihat amalan mulia, bertaubat ampun jalan ke syurga. Pantun di atas dapat dikaitkan dengan faktor al-taubah. Menurut Dola 2013, al-taubah membawa maksud taubat. Tuntutan bertaubat adalah antara elemen utama dalam menjalani kehidupan beragama. Selain itu, pantun di atas jelas menunjukkan bahawa terdapat unsur ke arah kebaikan di mana setiap perkara yang menimbulkan dosa, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon ampun atas kesilapan yang dilakukan. Pantun yang terakhir adalah bawa galas si anak lanang masuk wilayah mengiat ke dangsa. Kekasih Allah memang senang dapat hidayah sepanjang masa. Pantun di atas dapat dikaitkan dengan faktor al-zuhud. Zuhud merupakan akhlak bagi seseorang Muslim dan tanpa akhlak, seseorang itu tidak boleh dikatakan sebagai zuhud. Pantun di atas jelas menunjukkan bahawa untuk menjadi seseorang itu insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, pengarang ingin sampaikan makna pantun kepada pembaca bahawa apabila kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti segala urusan kita akan dipermudahkan. Kesimpulannya, pantun merupakan khazanah masyarakat Melayu yang perlu kita pelihara pada masa kini. Pantun juga merupakan puisi lisan yang masih bertahan sehingga hari ini. Seterusnya, terdapat banyak faktor yang mampu dipengaruhi dalam pantun, antaranya adalah faktor agama yang mengandungi unsur sufi. Oleh hal yang demikian, maka wujudlah hubungan intim antara masyarakat Melayu dengan unsur agama sehingga dapat mempengaruhi penciptaan pantun yang berkaitan dengan unsur sufi. Ini merupakan bibliografi dalam kajian yang telah saya lakukan dan ini merupakan buku yang telah saya kaji dalam puisi tradisional. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.